Jangan tertekan, tenang-tenang je doktor. والجذام ومن سيء Ada lebih kurang الأسقام. seminit lagi sebelum on air. Ya Allah, Kita ya buat 3 Tuhanku. round, 3 pusingan. Aku berlindung Setiap kepadamu pusingan tu dari lebih kurang penyakit lah 13 sopak ke 15 minit macam tu. gila Kita, dan masa break tu kusta. kita letak telefon kejap. dan dari segala We will wabak call you back penyakit yang untuk buruk dalam yang lain. kita break 5 minit dalam lepas Ya tu kita call balik lah. Allah, ya untuk Tuhan. second round. Okey. Boleh. Okey, boleh. Aku berlindung So yang ini kepadamu doktor jangan dari letak telefon, penyakit wanita jangan letak sopak telefonnya, kita standby terus untuk on gila air. dan kusta Okey. Alright, insyaAllah. dan dari Standby, segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayo kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 0384081789. Sedekah Serantau Muslim. Tidak sempurna iman jika kita tidur dalam kekenyangan, sedang saudara kita menangis kerana kelaparan. Bersama dariku untukmu Islamic Relief Malaysia, kita bantu mereka. Hubungi 0389263434 sekarang. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kembali bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dah 8.30 minit pagi. Seperti biasa, pengisian Warna Pagi setiap hari Isnin kita ada analisis. Dan minggu ini seperti yang kita maklumkan kepada sahabat-sahabat kita, segmen atau episod terakhir bersama Miasa, iaitu Mental Illness Awareness and Support Association. Ya. Hari ini kita ada tajuk tentang pemulihan kesihatan mental. Adakah cukup apa yang kita lakukan sekarang? Ya, dua tetamu kita yang kita bawakan secara atas talian ataupun panggilan pagi ini. Kita bersama dengan Yang Berbahagia Puan Anita Abu Bakar, Presiden Miasa, dan juga Dr. Hazli Zakaria, Pakar Sekretari UKM. Assalamualaikum Puan Anita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Puan. Apa khabar Puan Anita dan Doktor berdua? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Yang dengan macam mana? Baik. Kami pun Alhamdulillah Kami di sihat. Konti bertugas seperti biasa, insyaAllah. MasyaAllah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Puan Anita, terima kasih Doktor yang bersama kita untuk pagi ini. Dan seperti yang kita maklum, pagi ini kita ada episod terakhir bersama Miasa. Mungkin ini juga satu poin penting yang perlu kita kongsikan kepada sahabat pendengar kita berkaitan pemulihan kesihatan mental. Dan mungkin sebagai mukadimahnya kita nak tanya pada Dr. Hazli lah. Mungkin cabaran dari dalam aspek perkhidmatan Secretary Services di Malaysia ni, dan mungkin juga kekangan ataupun cabaran dalam penambahbaikan pemulihan kesihatan mental di Malaysia ni, Doktor. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pian, Tuan, sihat ya semua? Alhamdulillah sihat. Betul. Jadi betul. Jadi memang kita dah berada di penghujung dan memang sesuai topik ini, iaitu tentang pemulihan. Kerana selalunya bila kita cakap tentang perkhidmatan untuk mereka yang ada masalah penyakit mental, penyakit psikiatri ni, kita fokus kepada untuk nak merawat gejala-gejala dan tanda-tanda yang mereka ada. Iaitu macam kalau orang tu ada penyakit skizofrenia, kita fokus kepada halusinasi, delusi, kalau ada kemurungan, kita fokus kepada semua simptom-simptom kemurungan itu. Tetapi sebenarnya yang amat penting juga ialah selepas mereka sudah keluar daripada fasa yang mana mereka telah mendapat rawatan, ke mana mereka kena pulang semula ke komuniti. Apa yang perlu kita bantu? Itu sebenarnya lebih penting. Dan bukan lebih penting, sama penting. Itu yang kita selalu lupa. Sebabnya kita ingat, kalau kita dah bagi mereka ni baik, dah pulih daripada gejala, perkhidmatan berhenti setakat itu. Hanya perlu pergi follow up, continue makan ubat dan tengok apa yang patut supaya tak dapat lagi sakit itu. Itu sebenarnya tidak tepat. Kita perlu memastikan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit
penyakit-penyakit ini apabila telah sembuh dan telah tidak ada lagi gejala-gejala itu, mereka perlu menjadi seperti rakyat Malaysia yang lain. Mereka perlu bekerja, mereka perlu ada keluarga. Betul. Bukan perlu, mereka ada hak untuk mereka itu bekerja sebagaimana orang lain juga. Betul. Ada keluarga sebagaimana orang lain juga. Sebabnya kita tidak sedar fasa yang mereka itu berada dalam keadaan mereka ada gejala itu tidak panjang. Apabila mereka telah dirawat, sudah hilang, dan mereka perlu kembali kepada komuniti dan menjadi rakyat yang menyumbang kepada negara, kepada agama sebagaimana kita yang lain juga. Jadi perkhidmatan untuk membantu mereka pulih, kita panggil rehabilitasi ini, perlu diberikan kepada mereka. Masalahnya amat terhad pada masa ini kerana penumpuan hanya kepada memberi mereka ubat, memberi mereka supaya hilang apa. Bukan sekadar ubat saja, tahu rawatan itu adalah dalam bentuk psikologi, support apa semua, tetapi fokusnya tidak kepada pemulihan dan rehabilitasi. Itu yang berlaku sekarang. Dan sebab itu, disebabkan tidak ada bantuan dan sokongan dari segi rehabilitasi ini, dan itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kadang-kadang itu mereka mendapat semula sakit mereka yang kita panggil relapse, kan? Relapse, datang itu balik. dan itu kadang-kadang menyumbang kepada kenapa mereka itu mendapat semula penyakit-penyakit gejala yang mereka alami. Jadi cabarannya ialah tidak ada penumpuan. Bila tidak ada penumpuan tentang pentingnya peranan pemulihan dan rehabilitasi, bajet tidak diberikan, skill-skill yang pada perawat-perawat dan mereka yang membantu itu tidak ada, kita tidak memberi keutamaan, dan disebabkan itu pemulihan ini tidak dapat dijalankan pada keadaan yang optimum. Itulah salah satu cabaran penting. Dan yang lagi penting juga, kebanyakan kita, termasuk juga kepada mereka yang memberikan perkhidmatan ini, kita tidak sedar yang itu amat penting untuk mereka meneruskan kehidupan. Yang ini saya rasa satu cabaran utama untuk mengubah minda, mengubah cara kita melihat bagaimanakah rawatan yang terbaik untuk kita berikan kepada pesakit-pesakit mental ini, kerana bukan sekadar hanya untuk merawat pada keadaan ketika mereka berada dalam keadaan akut ini. Contohnya lah, macam kita ambil COVID-19 ni. Selepas dia dah keluar hospital, setelah pulih, apa kita perlu buat? Mereka perlu kembali, lepas kuarantin, lepas dirawat apa semua, mereka akan pulang ke rumah. Selepas itu apa? Itu yang tidak ada untuk kebanyakan pesakit-pesakit mental pada masa ini di negara kita. Jadi doktor nampak memang ada keperluan lah, satu dari sudut profession ataupun tawaran kerja, dan juga dari sudut bidang tugasan tu bukan sewaktu rawatan sahaja doktor, ya. Dia pasca. Betul. Selepas sebab tu itu pun. kan, sebab itu kan Pian dan Azwan, mendapatkan pekerjaan kepada mereka itu adalah salah satu bentuk rawatan, dan itu sudah terbukti pun dari kajian-kajian yang dibuat. Kita panggil konsep supported employment. Membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Itu adalah salah satu bentuk rawatan. Sama pentingnya juga dengan kalau mereka itu perlu memakan ubat, pastikan mereka makan ubat. Dan mereka boleh bekerja. Dan bila mereka boleh bekerja, itu adalah salah satu bentuk rawatan juga. Dan untuk memastikan mereka itu mempunyai sokongan dan hubungan yang baik di antara mereka dengan ahli keluarga, mereka dengan ahli masyarakat, itu juga adalah salah bentuk rawatan. Rawatan juga. Rawatan yang di dalam rehabilitasi ini. Itu yang kita kena lakukan. Kita kena ubah minda kita, yang maknanya rawatan itu perlu terus diberikan selepas mereka keluar ataupun semasa mereka masih lagi mendapat rawatan di ward di dalam berterusan lah. Berterusan sebenarnya. Puan Nita boleh sambung cerita sikit. Memang kita boleh terbayang juga macam Dr. Hazli sebut tadi, kalau kita dah menjalani rawatan, lepas tu nak cari kerja, tak ada orang nak bagi kerja, lepas tu tertekan. Mungkin tekanan itu boleh menyebabkan relapse atau datang kembali masalah kesihatan mental ni, Puan Nita. Mungkin itu juga macam mana cabaran yang dihadapi sendiri oleh peers dalam masalah kesihatan mental, Puan? Boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pian Hazwan. Ya, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Azri, pendengar-pendengar IKIM yang saya kasihi. Terima kasih kerana mengikuti program analisis minggu terakhir dah hari ini kita. Ya. Alhamdulillah, semoga segala perkongsian orang kata memanfaatkan semualah insyaAllah. Okey, sebenarnya kalau kita tengok ya cabaran-cabaran yang dihadapi oleh peers kita itu sendiri memang seperti yang Dr. Aziz katakan, kalau kita tengok daripada segi intervensi di hospital ataupun di komuniti itu ada, tetapi apa yang berlaku selepas itu yang penting. Jadi kalau kita ulang kajilah sikit, mungkin siapa yang mendengar 2-3 minggu lepas kita bercakap tentang recovery model itu ya, yang dengan Hazwan. Jadi recovery model ni seperti yang tadi Dr. Aziz ada sebut, kita memberi fokus kepada individu tersebut ya, bukan kepada gejala itu sendiri, bukan melihat seseorang peer itu sebagai orang kata nombor ataupun penyakit itu ya, kerana kita we are more than our symptoms lah kita panggil. Jadi kita nak melalui proses penyembuhan yang baik ini, kita memerlukan bantuan dan sokongan daripada semua, daripada rakan-rakan, keluarga, ahli masyarakat. Jadi kita nak memperkasakan peers ini, kita menekankan orang kata pengukuhan ketahanan diri, kita menyokong identiti dan harga diri mereka dan bukan simptom itu sendiri. Jadi apa yang kita perlu fahami di sini adalah dalam recovery model tu, kalau boleh saya kongsikan balik, adalah semua individu yang mempunyai penyakit mental boleh sembuh, dan proses penyembuhan ini mestilah peer directed, maknanya mereka yang melalui penyakit mental sahaja yang tahu apa yang mereka perlukan. Jadi apabila kita dah memahami konsep recovery model ini, jadi di situ barulah kita akan faham kenapa perlunya sokongan itu selepas mereka selesai rawatan tersebut. Betul? Betul. Jadi apa yang mereka perlukan, macam Dr. Aziz katakan tadi, pekerjaan. Kerana apa, Pian? Kalau kita tengok Pian dengan Hazwan, apabila seseorang dah kita panggil retire, okey? Retire apa ya dalam bahasa Melayu? Bersara. Dah bersara. Okey. Jadi apabila seseorang itu dah bersara, biasanya mereka akan mula rasa macam mereka ni dah disisihkan daripada masyarakat, sudah lagi tak ada sumbangan maknanya, betul? Betul. Jadi kerana apa? Kerana kita ni sangat didefine oleh career maknanya. Jadi daripada situ pun kita dah boleh lihat bagaimana pekerjaan ini memainkan peranan ataupun komponen yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Tambahan lagi, yang dengan Hazwan, seseorang yang mempunyai penyakit mental yang sudah tentunya sukar untuk melihat lagi ataupun merasakan apa tu makna dalam kehidupan. Sebab dah lah ada penyakit mental, susah, orang tak faham, stigma tinggi, kemudian tak ada pekerjaan, orang tak nak ambil kita bekerja kerana sudah tentu persepsi negatif itu masyarakat seperti biasa yang kita tahu ya, kerana kurangnya ilmu, kurangnya pendedahan dan sebagainya ya. Jadi kerana itu pekerjaan itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Itu pekerjaan kita panggil supported employment juga, supported accommodation, di mana mereka mendapat perlindungan. Contohnya, kalau kita tengok Hazwan dengan Pian, mereka yang berada di gelandangan, ramai daripada mereka ni sebenarnya adalah mereka yang mempunyai penyakit mental yang kronik. Mereka sudah tidak ada lagi tempat tinggal, mungkin penjaga-penjaga sudah meninggal dunia, mungkin mereka disisihkan dan akhirnya mereka berakhir di gelandangan. Ini yang berlaku sebenarnya. Jadi supported accommodation ini penting, perlindungan buat mereka. Apalagi kita bercakap tentang supported decision. 2 minggu lepas kita dah berbincang tentang ini. Jadi bagaimana pakar psikiatri, keluarga kena menyokong dan membantu seseorang peer itu untuk membuat keputusan dalam kehidupan mereka. Nak ambil ubat ataupun tidak, nak mendapatkan rawatan ataupun tidak. Kita membantu mereka untuk membuat keputusan itu, tapi bukan membuat keputusan on behalf of them. Ini penting untuk kita fahami. Jadi kita kena perkasakan, kerana kita panggil kalau kita panggil memperkasakan, kita empower, tapi disempowerment itu sebenarnya yang membunuh seseorang individu itu, kerana mereka sudah tidak lagi mempercayai, tidak yakin dengan diri sendiri. Jadi ini sebenarnya banyak yang berlaku. Jadi kerana itu pentingnya untuk kita, masyarakat umum, keluarga, pakar-pakar di luar sana yang membantu peers ini untuk memperkasakan mereka untuk memainkan peranan supporting role kita panggil, dan bukannya kuasa veto ataupun membuat keputusan itu untuk mereka. Jadi kita perlu memperkasakan mereka ini. Mana banyak benda yang kita kena belajar juga tu Puan Nita. Sebab kita bukan fokus pada simptom, tapi kita fokus pada pemulihan atau recovery itu sendiri ya. Yes.
Kalau silap jalan mungkin ada kesannya. Nanti mungkin kita akan bincang lebih lanjut lagi untuk pusingan berikutnya. Dan mungkin Dr. Hazli pun boleh kongsikan dengan kita macam mana kita nak pujuk seseorang tu untuk meyakinkan seseorang tu untuk menjalani rawatan, doktor. Dan mungkin apa faktor-faktor yang boleh membuatkan satu proses pemulihan tu berjaya, doktor. Nanti kita sambung untuk pusingan kedua. Dan Puan Rita pun ada juga bersama kita hari ini nak cerita juga tentang peranan NGO untuk memastikan sokongan untuk pemulihan kepada peers ataupun mereka yang ada sedikit masalah kesihatan mental untuk pulih. InsyaAllah. Dan untuk sahabat pendengar semua, kalau katakan ada sebarang perkongsian, pengalaman dan juga soalan berkaitan topik kita pagi ini, pemulihan kesihatan mental, adakah cukup apa yang kita lakukan sekarang? Anda boleh ajukan terus saja ke Facebook Live kami, IKIM FM. Sharekan video ini serta WhatsApp kami 0112900404. Puan Rita dengan doktor, kejap lagi kita call balik ya. Okey. InsyaAllah. Dan sahabat-sahabat sekalian, Waalaikumsalam. Nak teruskan kesetiaan anda dengarkan kami di radio dan juga boleh tonton dan dengar di Facebook IKIM FM untuk analisis hari ini. Berehat seketika, terus dengar Warna Pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbulan وهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Pernah anda bayangkan perasaan ibu ketika menderita sakit lutut? Susah untuk berdiri, berjalan dan sakitnya ketika sujud. Mudah terjatuh dan terpaksa bergantung kepada tongkat. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Hubungi 019 999 6686, 019 999 6686
Kami ada berita baik. Gel Amani adalah gel yang bertindak melegakan sakit lutut secara sapuan. Tak perlu makan. Dihasilkan dengan menggunakan teknologi biotech dari bahan utama seperti Zingiber officinale yang baik untuk lutut dan sendi. Diproses dengan mematuhi piawaian untuk menjamin mutu dan kualitinya. Gel Amani telah membantu lebih 400,000 pengguna sejak tahun 2014. Gunakan tanpa was-was kerana ia dijamin selamat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh dibawa solat kerana dijamin halal oleh JAKIM. Rasanya yang sejuk, berangin, sangat selesa pada kulit dan sesuai untuk setiap lapisan umur. Dibotolkan dalam botol plastik khas yang tahan lasak dan ringan supaya mudah dibawa ke mana-mana. Selain lutut, gel Amani juga boleh disabu pada pinggang dan bahu yang sakit untuk kelegaan pantas. Harganya hanya RM35, berbaloi dan tidak membebankan. Pastikan gel Amani sentiasa ada sebagai persediaan kecemasan. Dapatkan di kedai-kedai jamu dan ejen-ejen online yang berhampiran dengan anda atau WhatsApp 019 999 6686 untuk maklumat lanjut. 019 999 6686. Lutut sehat, hidup ceria. Gel Amani menceriakan lutut setiap insan. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Tidak sempurna iman jika kita tidur dalam kekenyangan, sedang saudara kita menangis kerana kelaparan. Bersama dariku untukmu Islamic Relief Malaysia, kita bantu mereka. Hubungi 0389263434 sekarang. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Anda masih lagi mendengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama KPI dan juga Hazwan di Warna Pagi. Pagi Isnin terakhir untuk Mac 2020. Kita doakan semoga baik-baik saja pagi ini. Dan kita masih lagi bersama untuk analisis Mental Illness Awareness and Support Association. Dua orang tetamu kita, Puan Anita Abu Bakar selaku Presiden Miasa dan juga Dr. Hazli Zakaria, pakar sekretari dari UKM bersama kita pagi ini. Dan sempena dalam Perintah Kawalan Pergerakan dan juga tular wabak COVID-19 ni, mungkin ada antara kita Puan Anita, Doktor yang mungkin berlaku anxiety disorder. Dia risau terlebih dan juga mungkin mengalami sedikit tekanan. Dan bagi peers doktor, macam mana kita ahli keluarga nak yakinkan mereka supaya pergilah cari doktor ataupun pakar untuk dapatkan nasihat. Macam mana tu doktor? Okey. Memang betul Pian, Hazwan ya. Memang sekarang ini dengan cabaran yang kita alami sekarang ni kan, memang ramai di antara mereka yang ada penyakit anxiety itu, panic disorder, generalized anxiety disorder. Anxiety disorder ni banyak, banyak, dan mereka memang rasa amat tercabar disebabkan oleh COVID-19 ini. Yang mana yang sebelum ini sudah terkawal sakitnya, mula dapat balik, mula kita kena tambah ubat, mula kita kena bagi sokongan, bagi psikoterapi. Yang mana yang sebelum ini ada tapi tidak mau datang, dan mereka inilah masanya ramai yang datang. Dan kebanyakan yang kes yang saya dapat sekarang ni, kebanyakannya memang ada anxiety disorder. Itu belum lagi termasuk kawan-kawan saya yang ada anxiety sikit tu. Kena bagi nasihat kat dia orang juga. Jadi memang sebabnya, jadi saya rasa mungkin ini ada juga hikmah je untuk mereka ini yang selama ini tidak dapat terima yang mereka itu perlu bantuan. Bila ada dalam keadaan sekarang ini, membantu. Dan inilah di mana sokongan daripada ahli keluarga amat penting. Ahli keluarga kena mendengar dan tidak perlu beri nasihat apa-apa. Kalau boleh bantu mereka dengan kita faham yang apa yang mereka alami itu bukan macam apa yang kita alami. Dan inilah kesempatan untuk membawa mereka mendapatkan pengesahan daripada mereka yang boleh melakukan pengesahan. Jangan hanya berdasarkan apa yang kita baca dekat online tu dan diagnose diri sendiri. Tak boleh. Kena jumpa. Kalau kita sakit jantung, jumpa kardiologis. Kalau ada anxiety, kena jumpa psikiatris. Tetapi kadang-kadang mereka ni takut kalau seorang-seorang. Itulah perlunya mereka yang berada sekeliling mereka itu mendengar dan membantu dengan sama-sama memberi sokongan, moral support, dan yang lebih penting, cuba membuatkan sesuatu supaya membantu mereka ni ubah daripada tahu yang mereka ini mungkin ada kepada terus mendapatkan pengesahan dan kemudian melakukan proses perawatan, dan lagi penting selepas itu
kita kena teruskan juga sampai mereka ini betul-betul pulih dan kembali semula berfungsi dan menjalankan aktiviti dan tanggungjawab sebagaimana mereka yang lain. Sebabnya pesakit ataupun mereka yang mengalami penyakit mental ini boleh dirawat dan boleh berfungsi semula. Kadang-kadang itu dengan rawatan yang diberikan mereka menjadi lebih baik daripada sebelum mereka mendapat rawatan. Itu yang penting ni. Sebab itu konsep pemulihan ini perlu kita fahamkan dan menjadi kita punya objektif utama untuk mereka yang ada sakit ini. Sebabnya kalau dulu kita fokus kepada simptom. Sekarang ini kita kena konsep yang mana kita kena ambil. Apakah kekuatan yang seseorang ini ada? Walaupun mereka ada penyakit skizofrenia ke, bipolar, depression, anxiety, mereka boleh pulih. Dan apa yang orang ini ada yang membuatkan kita boleh gunakan aset itu sebagai satu alat pemangkin untuk kita pastikan mereka rasa dapat semula keyakinan diri untuk bukan sekadar untuk diri mereka, malahan boleh menyumbang. Dan daripada situlah mereka ini akan menjadi sumber inspirasi kepada pesakit yang lain dan kita boleh mengurangkan stigma. Contohnya macam Puan Anita sendiri. Saya tak tahu macam mana saya nak cakap dekat Puan Anita. Saya terlalu bangga ada orang yang macam Anita. Inilah orang yang akan menjadi sumber inspirasi kepada pesakit-pesakit yang lain. Contohnya, apabila Anita cakap, ya saya pernah alami dan tengok diri saya sekarang. Dia taklah cakap tengok diri dia macam tu. Tapi orang lain akan tengok, ya, oh saya boleh jadi macam dia. Dan ramai pesakit-pesakit yang datang jumpa saya dan mereka itu bukannya calang-calang orang. Dan apabila dirawat, mereka menjadi orang yang lebih berjaya. Masalahnya disebabkan oleh stigma, mereka ini tidak mahu ke hadapan. Kita tidak ramai orang seperti Anita. Dan kita perlu lebih ramai orang seperti Anita. Supaya mereka ini menjadi contoh kepada mereka yang di luar sana. Walaupun kita ada penyakit, psikiatri ke penyakit apa, ia boleh dirawat dan kita boleh pulih dan kita boleh menjadi seorang yang menyumbangkan kepada negara. Itu yang kita hendak dan ini saya rasa peluang yang kita ada. Sebab itulah pemulihan ini amat penting. Rehabilitasi ini amat penting. Itu yang kita cuba nak educatekan kepada publik yang bukan bila kita dapat satu diagnosis ini bukanlah menjadi orang kata apa satu yang membuatkan kita rasa habislah dan tak ada harapan lagi. Tidak. Kita boleh gunakan apa yang kita ada, kekuatan yang kita ada dan mengecilkan penyakit ini seolah-olah ia tidak memberi apa-apa kesan kepada kita. Kalau kita faham konsep pemulihan ini. Kan kalau masing-masing memainkan peranan sebaik mungkin. Baik Doktor dan Puan, kita ada satu WhatsApp soalan daripada sahabat kita di Kuala Kubu Baru. Beliau bertanya ni, mungkin dua-dua boleh jawab. Doktor pun boleh bantu kejap lagi berkaitan dengan keberkesanan rawatan dan beliau bertanya pada Miasa. Mungkin Puan Anita boleh jawab lah kan. Adakah Miasa mempunyai program atau pusat rawatan bagi pesakit yang mempunyai kemurungan? Sebab katanya anak beliau lelaki berusia 23 tahun, suka bercakap seorang, tak suka mandi, mudah jadi marah. Dan itu mungkin antara simptom lah ibu ataupun sahabat kita ni. Mungkin macam mana Miasa sebagai sebuah NGO boleh membantu peers dan juga keluarga mereka, Puan? Boleh. Sebenarnya saya nak tambah sikit dekat Dr. Hazli. Apa yang Dr. Hazli cakap tadi ke saya nak terus jawab soalan ni dulu? Boleh belaka. Boleh je macam kalau Puan tambah sikit, lepas tu Puan jawab soalan. Okey, boleh. Kita lah. InsyaAllah. Okey, saya nak terima kasih Dr. Hazli tadi. Cuma saya nak tambah sikit sebab saya ni seorang yang mempunyai anxiety disorder kan, jadi saya sangat boleh relate dengan apa yang Dr. Hazli cuba ceritakanlah tadi. Jadi apa yang saya nak bagi tahu adalah bukan saja mereka yang ada anxiety disorder tapi juga mereka yang normal sekarang ini. Kerana ada di antara mereka yang menghubungi Miasa dan juga rakan-rakan saya sendiri di mana mereka orang yang normal tetapi sudah ada
orang kata perasaan anxiety yang tinggi sekarang ini apabila wabak COVID-19 ini berlaku, terlalu banyak uncertainty dan sebagainya. Dan satu lagi saya nak tambah adalah cabaran-cabaran Hazwan dan Pian yang kita tak nampak apabila seseorang yang ada anxiety disorder lah, saya khususkan di sini kerana mereka ada apabila keadaan teruk sebegini, jadi mereka mudah relapse, gejala-gejala itu datang balik. Dan ini bukan sahaja kerana contohnya mereka sekarang ni dalam keadaan yang sangat memerlukan bantuan, sangat memerlukan mungkin ubat-ubatan sekarang ini untuk menenangkan mereka, untuk mengurangkan gejala-gejala anxious, takut, panik dan sebagainya. Tetapi bukan saja itu, sebenarnya mereka nak pergi keluar membeli barang pun menjadi susah, menjadi sukar. Nak keluar jadi ada panic attack, jadi ada anxiety attack, jadi akhirnya tak keluar beli barang. Kalau mereka membeli pula barang online dan apabila barang sampai di rumah, takut pula nak bawa barang tu masuk. Dan apabila berjaya bawa barang masuk, takut pula nak memegang dan menyimpannya. Apabila dah memegang dan menyimpan, nak memasaknya jadi takut. Dah masak dah takut, bila dah berjaya untuk masak, dah makan, lepas makan pun jadi takut dah makan. Jadi sebenarnya fikiran seseorang yang ada anxiety disorder ni, dia kita panggil katastrofik sebenarnya kalau tidak mendapatkan bantuan. Dan apa yang Dr. Aziz katakan itu adalah benar. Mereka hanya perlukan seseorang untuk bercakap, untuk mendengar luahan dan rasa mereka pada waktu ini. Dan bayangkan Pian dengan Hazwan, pada waktu ini mereka yang tidak mempunyai sokongan, maknanya ni hidup sendiri ataupun hidup bersama anak kecil seorang sahaja ataupun dengan ibu bapa yang sudah tua. Bayangkan bagaimana mereka dalam keadaan ini. Jadi saya mohon kita sama-sama membantu, kita sama-sama berdoa untuk golongan ini juga, insya-Allah. Okey. Saya nak menjawab pula soalan apa yang Miasa boleh, bagaimana Miasa boleh membantu seseorang yang ada kemurungan. Okey, sudah tentu perkhidmatan Miasa, saya rasa rata-rata orang ramai dah tahu Miasa ni adalah sebuah pertubuhan yang orang kata digerakkan oleh peer sendiri, iaitu mereka yang mempunyai penyakit mental, dan majoriti daripada kami di Miasa yang mengendalikan aktiviti-aktiviti semua adalah daripada kalangan peer sendiri. Jadi itu sahaja sudah memberikan bantuan yang besar kerana kami faham. Tidak perlu memberi penjelasan yang besar ataupun yang panjang. Kami boleh relate dengan apa yang seseorang peer yang lain melalui, dan peer itu juga akan insya-Allah bercerita dan berasa tenang apabila mereka datang ke Miasa kerana mereka tahu kami sudah pernah melaluinya, jadi kami faham. Jadi ini pertama. Keduanya, perkhidmatan kami luas. Kami ada pelbagai perkhidmatan di Miasa. Contohnya kita ada therapeutic assessment. Sekarang pun kita dah ada pakar psikologi di Miasa. Jadi kita dah boleh buat even diagnosis, kita boleh buat terapi. Kita ada spiritual therapy. Sebab kita ada perawat-perawat dan juga ustaz. Kita ada khidmat counselling, kita ada counsellors di Miasa. Kita boleh buat peer support, circle time, kumpulan sokongan ni kita panggil. Dan pada masa COVID sekarang ni, walaupun kami bekerja daripada rumah, tetapi perkhidmatan ini kami sediakan melalui talian. Jadi kita ada online services. Jadi kepada mereka yang nak buat ujian saringan, nak membuat terapi, sebagainya, nak buat assessment, diagnosis pun boleh, nak membuat counselling, peer support, semua spiritual therapy pun boleh dilakukan melalui talian audio dan juga video call. Kami menyediakan talian ini buat masa COVID sekarang lah. Kerana kami semua bekerja daripada rumah. Okey. Salah satu lagi usaha Miasa yang sepatutnya berlaku bulan April, tapi belumlah sebabnya kita dah dalam kawalan pergerakannya sekarang ni. Jadi usaha yang terbaru, apa yang kami lakukan adalah kita ada satu projek ini yang kita namakan The Clubhouse Project, di mana ringkasnya adalah sebuah activity center yang kami buka di PJ Old Town, yang juga merupakan sebuah crisis management center, bukan crisis home kerana kita tak boleh tinggal lah di situ, tetapi kita crisis management center. Jadi di mana kita menggalakkan individu yang peers kita untuk datang bagi mendapatkan rawatan, pemulihan. Jadi menerusi semua perkhidmatan yang saya katakan tadi, tetapi penambahannya crisis management, kita ada peer sendiri yang menjalankan aktiviti-aktiviti di Miasa di Clubhouse ini. Jadi ada memasak, menjahit, skills, kita beriadah, sukan. Jadi yang paling penting, Clubhouse ini dijalankan oleh peer sendiri. Jadi kita memperkasakan mereka yang mempunyai penyakit mental ini. Jadi kalau kita tengok, kalau ada kelas Zumba contohnya, orang yang menjalankan, ketua yang menjalankan kelas Zumba itu adalah mereka yang mempunyai penyakit mental. Kelas memasak, orang yang mengajar memasak itu orang yang ada penyakit mental, peer itu sendiri. Jadi kita memperkasakan mereka
Clubhouse ini hanya boleh berjalan kalau peer itu ada. Macam tu. Jadi itu cara kita run Clubhouse ini. Jadi ini dapat membantu mereka, orang kata, membina keyakinan diri, self-esteem dan juga mengurangkan paling penting stigma di luar sana. Jadi inilah apa yang Miasa lakukan. Usaha yang terbarulah pada tahun ini, insyaAllah. Masya Allah. Maknanya kalau kita tengok yang sebelum ni ada satu konvensi yang dianjurkan oleh Miasa tu sendiri pun turut melibatkan speakers di kalangan peers itu sendiri. Betul. Maknanya kita boleh turut bersama-sama lah, insyaAllah, belajar daripada mereka untuk bagi sokongan untuk pemulihan kepada sahabat-sahabat kita. Mungkin doktor nak tambah, doktor, tentang keberkesanan rawatan. Bian, saya cuba nak menjawab kepada soalan yang ditanya itu. Boleh. Jadi apa yang saya punya komen sikit je, saya kata itu pentingnya untuk kita. Kalau anak puan tadi itu belum mendapat lagi pengesahan tentang penyakitnya, dapatkan dulu pengesahan. Walaupun tadi puan itu kata ada kemurungan, tapi saya rasa penyakitnya itu lebih daripada kemurungan. Kemungkinan besar ada juga mendapat psikosis, iaitu mungkin skizofrenia. Kerana apa? Kerana ada halusinasi, tidak boleh menjaga kebersihan diri. Di samping kemurungan itu boleh juga ada kepada mereka yang ada penyakit-penyakit psikiatri yang lain. Sebab itulah pentingnya untuk kita mendapat pengesahan dahulu. Sekiranya sudah berjumpa dengan doktor tetapi masih lagi begitu, itulah pentingnya untuk kita menceritakan sebenar-benarnya apa yang berlaku kepada doktor, kepada mereka yang merawat anak kita itu. Itu pentingnya untuk ahli keluarga memberikan gambaran yang jelas apa yang berlaku apabila sakit itu berada di rumah, kerana maklumat itu tidak dapat ditahu oleh doktor dan perawat selalunya. Itu yang penting. Itu kerjasama yang kita harapkan daripada ahli keluarga. Maknanya kita kena ceritakan apa yang kita nampak lalui di rumah tu pada doktor, biar doktor sendiri dapat bantu pesakit ni, doktor. Ya, betul. Kita bukan membuka aib, bukan membuka aib, bukan kita benda-benda buruk. No, kita cerita apa yang berlaku. Cerita sebenar lah. Betul. Dan kadang-kadang dan kadang-kadang dia itu sebenarnya dia tak menceritakan semua kepada pakar psikiatri kerana stigma, dia takut. Jadi dia kurangkan gejala-gejala yang berlaku tu, dia tak bagi tahu semua contohnya. Jadi kerana itu penting kalau ahli keluarga di rumah dan tahu untuk mereka turut sama berbincang dengan pakar itu sendiri. Kerana kalau kita lambat memberitahu gejala-gejala yang lain, maka of course prognosis akan teruk, akan lambat kan. Jadi ini yang kita tidak mahu. Lagi cepat kita mendapatkan rawatan, insya-Allah proses penyembuhan lebih singkat, lebih pendek, dan kita akan melalui proses tu, orang kata, dengan lebih baik lah, sebab kita dah tahu daripada awal apa sebenarnya segala gejala dan apa yang kita lalui. Jadi saya memang sarankan sebenarnya kepada rakan-rakan saya di luar sana, apa saja gejala yang anda rasai, tolong bagi tahu pakar psikiatri. Kita tak nak lambat. Kalau lambat nanti lagi susah. Lagi awal, lagi bagus, lagi cepat, lagi baik proses penyembuhan tu, insya-Allah. Kejap lagi mungkin kita akan cerita sikit, doktor pun akan tambah macam mana ahli keluarga boleh memudahkan urusan ini untuk bawa peers ini berjumpa psikiatri, pakar psikiatri ataupun doktor. Ada satu lagi soalan tambahan daripada sahabat kita di Shah Alam pula. Adiknya lelaki 25 tahun, dia rasa macam diri dia ada penyakit serius, sedangkan tak ada pun. Lepas tu katanya susah nak ajak makan, nak suruh mandi susah. Lepas tu dia selalu respon lambat kalau ditanya sesuatu, dan selalu membayangkan diri dia ni tak macam dulu. Dulu dia happy, sekarang dia merasa lemah dan sedih. Lebih kurang simptomnya macam sama dengan yang tadi. Mungkin kat sini kita sebagai ahli keluarga yang menyokong macam mana doktor dan Puan Anita kita boleh bantu untuk memudahkan urusan sahabat-sahabat ini mendapatkan rawatan. Kita berehat kejap, doktor dan Puan, ya? Ya. Boleh. Baik, kita akan kembali kejap lagi bersama Puan Anita dan Dr. Hazli. Terus juga soalan anda di Facebook Live kami. Sharekan video ini serta di WhatsApp kami 0112900404. Masih analisis bersama dengan Mental Illness Awareness and Support Association pagi ini, ya. Lagi kita call balik Puan Anita dan Dr. Hazli. Sambil-sambil tu dengarkan dulu Akustik Indahnya Kebersamaan hanya di Warna Pagi. Ramadan Al-Mubarak menjelma tiba. Kami di Radio IKIM menyediakan pakej-pakej iklan istimewa khas untuk para peiklan sepanjang bulan Ramadan ini. Dengar
harga yang berpatutan. Jom rebut peluang keemasan dengan promosikan jenama produk atau perkhidmatan anda ke seluruh negara. Berminat? Sila hubungi sekarang unit pemasaran dan promosi IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Petikan ringkas Sidang Media Harian COVID-19. Jawatan Kuasa Khas mengenai bekalan makanan dan keperluan telah pun membentangkan, dan dari segi dapatan mereka bahawa makanan adalah mencukupi. Rakyat tidak perlu rasa bimbang dan sebagainya untuk membuat pembelian panik dan sebagainya. Mereka telah meninjau di sebanyak 27 pasar raya ataupun hypermarket dan mereka didapati bahawa bekalan makanan asas masih boleh didapati dengan mudah. Tidak sempurna iman jika kita tidur dalam kekenyangan sedang saudara kita menangis kerana kelaparan. Bersama Dariku Untukmu, Islamic Relief Malaysia, kita bantu mereka. Hubungi 03-8926-3434 sekarang. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Okey, boleh. Okey dah. Boleh? Oh, dia boleh. Oh, okey. Saya okey. 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 Ya, Alhamdulillah kembali bersama Hazwan Ampian di Warna Pagi IKIM untuk segmen analisis. Dan kita masih lagi bersama dengan Mental Illness Awareness and Support Association ataupun ringkasannya MIASA. Dan pagi ini Puan Anita Abu Bakar dan juga Dr. Hazli Zakaria bersama kita ya. Alhamdulillah, terima kasih Puan Anita, terima kasih Dr. Hazli. Pagi ini kita rasa tenang bila dengar macam-macam tips dan panduan sebab mungkin macam-macam perkara yang dilalui oleh sahabat-sahabat kita dengan tekanan, gangguan, dugaan dan ujian tu, bila ada panduan ni kita dapat tenang sikit insya-Allah. Mungkin bila dengar kita dah bacakan tadi soalan Dr. Azli, Puan Anita, macam mana agaknya ahli keluarga boleh memudahkan urusan untuk mendapatkan rawatan? Ya. Doktor? Anita dulu ke? Siapa dulu? Doktor dulu Doktor dulu Doktor dulu kot. Alright. Okey boleh. Okey, jadi peranan ahli keluarga amat penting. Tapi saya nak komen sikit kan, daripada soalan-soalan yang kita dapat hari ini kan, Azwan kan, dia tunjukkan yang kita masih lagi pada peringkat awal, iaitu peringkat untuk mendapatkan pengesahan dan mendapatkan diagnosis, mendapat tahu apa sakitnya dan mengurangkan gejala-gejala itu. Itu betul, itulah yang menjadi fokus kepada perkhidmatan yang kita berikan. Dan yang pada sebenarnya untuk kita membantu pesakit itu, dia perlukan kurangkan, hilangkan semua simptom ini, tetapi fokus yang penting juga untuk proses pemulihan itu. Apabila mereka itu diberi diagnosis, kemudian kita kena fikir bagaimana untuk membantu mereka ini berfungsi semula. Kalau dia tu berhenti belajar, macam mana nak sambung belajar? Berhenti bekerja, macam mana dia nak dapatkan kerja semula? Kalau mereka itu masih lagi dalam pekerjaan, Alhamdulillah, sebab itulah lagi yang memudahkan, sebab kita nak maintainkan mereka itu dalam pekerjaan itu. Jadi, keluarga ini amat penting kerana mereka dapat mengesan perubahan-perubahan yang berlaku kepada ahli keluarga mereka. Sebab mereka yang ada sakit itu selalunya mereka pun tidak nampak yang mereka itu sudah berubah. Mereka sedar tetapi mereka tidak boleh menerima kenyataannya dan sentiasa berubah-ubah. Sekejap percaya mereka ni ada masalah, sekejap tidak. Dan lagi pentinglah mereka takut untuk mendapatkan pengesahan. Jadi itulah pentingnya ahli keluarga, bagaimana ahli keluarga boleh membantu. Ahli keluarga perlu mendapatkan ilmu, iaitu program macam yang IKIM buat ni amat-amat penting untuk mereka di luar sana mendapat sedikit pengetahuan dan mencetuskan idea untuk menambah ilmu itu. Bila sudah ada ilmu, mereka lebih faham dan mereka lebih mendengar daripada untuk memberi langkah-langkah, untuk memberi nasihat, langkah-langkah bagaimana untuk atasi simptom itu. Tanpa mereka sedar, mereka perlu faham dahulu apa yang dialami oleh mereka yang diuji dengan penyakit ini. Kita perlu validatekan dulu pengalaman-pengalaman dan gejala itu. Barulah pesakit-pesakit itu yakin yang ahli keluarga mereka memahami dan betul-betul mahu membantu. Dan seterusnya mengambil langkah-langkah lebih praktikal. Contohnya mentelefon untuk membuatkan temu janji. Kemudian ambil cuti, pergi bersama-sama mereka waktu temu janji itu. Kemudian mencari tempat-tempat di mana boleh mendapat bantuan. Contohnya menghubungi MIASA, menghubungi NGO lain yang boleh membantu meyakinkan pesakit yang
masalah ataupun penyakit mereka ini boleh dirawat dan mereka boleh pulih dan mereka boleh menjadi sebagaimana orang yang telah berjaya. Mereka boleh jadi seperti Puan Anita semula. Ya, seperti Puan Anita supaya mereka yakin mereka boleh menjadi seseorang. Bukannya sudah hilang peluang ataupun harapan untuk menjadi apa yang mereka cita-citakan. Itu pentingnya keluarga supaya keluarga memberi sokongan dan membuatkan pesakit itu percaya aku boleh sembuh, aku boleh menjadi seperti mana yang aku mahu. Tetapi pastinya kita kena ubah sedikit expectation dan kita punya itu sebabnya kita sudah berbeza. Tetapi kita fokus kepada kekuatan ataupun aset yang orang itu ada untuk orang itu pulih dan boleh menjadi sebagaimana yang mereka mahukan sebelum sakit itu datang menyerang. Cuma ada satu situasi yang kadang-kadang kita biasa juga dengar, doktor dan puan. Ada yang mungkin akan mengatakan, kau tak faham masalah aku, kau tak duduk kat tempat aku. Kita sebagai keluarga atau mungkin sahabat dekat lah, Puan Anita, macam mana kita nak kita nak faham situasi macam tu? Boleh. Boleh lah, saya nak jawab. Saya katakan okey, memang betul. Saya akan jawab macam ni. Memang betul saya tak faham. Tolong fahamkan saya. Something like that lah. Memang betul. Memang betul saya tak faham. Cuba cerita sikit. Jadi kita ajak dia bercerita cerita. Jadi bila dia orang nak bercerita tu, kita kenalah mendengar, jangan kita nak menokok tambah pula cerita dia. Betul. Betul macam tu, Puan Anita. Betul. Itu sebagai cabaran lah. Benda pertama sebenarnya kita sebagai seorang ahli keluarga ataupun sahabat yang cuba hendak membantu, pertamanya kita kena mengaku bahawa kita tidak tahu. Jadi apabila kita tidak tahu dan kemudian barulah kita faham kita perlu menimba ilmu. Jadi ilmu ni knowledge changes everything kan kita panggil. Jadi macam Dr. Haziq kata tadi, aku tak faham kan, jadi kita mengaku kita tidak faham, tolong ceritakan lagi contohnya. Jadi ini sebenarnya penting. Jadi kita datang daripada a place where kita mengaku kita tidak tahu, tidak faham, dan kemudian kita menimba ilmu dan kita encourage ahli orang yang tersayang itu untuk bercerita kepada kita, dan kita perlu mempunyai empathy yang tinggi sebenarnya. Jadi kita cuba meletakkan diri kita di tempat mereka, memahami bagaimana kalau kita dalam keadaan itu, bagaimana yang kita rasa. Kita pun kalau kita dalam keadaan kesusahan, ujian yang teruk, sudah tentu kita mahukan seorang yang mendengar dengan baik, mendengar dengan empathy, mempunyai orang kata kindness, kan, love, kasih sayang dan sebagainya. Jadi saya rasa ini sangat penting. Jadi ilmu itulah yang titik untuk kita nak mulakan proses penyembuhan ini sebenarnya. InsyaAllah. Kita kena pandai juga nak pujuk mereka lah untuk dapatkan untuk dapatkan rawatan dan nasihat daripada pakar. Betul, kerana mereka kena mempercayai kita, Fian dan Hazwan. Kalau mereka tak percaya kepada kita, kita tak membina trust tu kan. Macam mana kita tak membina repo contohnya kalau bersama dengan pakar psikiatri. Jadi bagaimana seseorang itu nak menceritakan? Tak boleh. Katalah Pian dengan Hazwan, saya terus tanya apa personal problem Pian nak ke cerita dekat saya. So kita kena build repo tu, kena build kepercayaan tu dulu, baru kita selesa, kita rasa selamat dan baru kita boleh buka cerita kita kepada orang lain contohnya. Jadi begitu. Yang penting kita kena bagi keselesaan kepada mereka juga. Cuma ada satu soalan di Facebook ni, Puan Anita ataupun Dr. Hazli, daripada Abang Nur, katanya kita sebagai ahli keluarga pun bukan semua pandai dalam bab-bab ni. Mungkin juga ada satu panduan yang khusus ataupun latihan khas untuk mereka ataupun yang memberi pembimbing ni. Ahli keluarga lah mungkin. Memang ada sebenarnya. Kalau daripada KKM kita ada Family Link program, di mana di dalam Family Link tu kita ada modul-modul khas sebenarnya untuk penjaga-penjaga, untuk mereka memahami setiap proses ataupun setiap step, daripada pengenalan simptom, daripada ubat-ubatan, apa yang berlaku, kenapa seseorang itu bertindak sedemikian dan sebagainya. Jadi modul itu pun dah sedia ada di bawah Kementerian Kesihatan sendiri pun sebenarnya ada banyak modul-modul mental health literacy dan sebagainya untuk membantu keluarga dan juga pihak NGO sendiri. Even macam HUKM pun ada modul-modul khas sebegini. Jadi modul itu sudah ada. Cumanya mungkin penjaga-penjaga di luar sana tidak tahu kewujudan kelas-kelas sebegini. Jadi memang ada Pian dan Hazwan daripada itu.
Baik, alhamdulillah. Maknanya kita kalau kita boleh carilah Boleh. saluran-saluran tersebut. Betul. Menerusi Miasa pun Miasa boleh bantu insya-Allah. Betul. Miasa pun boleh bantu. Kan? Rakan-rakan NGO kesihatan mental yang lain pun banyak sebenarnya membuat kelas seperti MMHA, Soul Health, banyak menyediakan kelas-kelas untuk penjaga-penjaga sendiri. Baik. Okay. Dan di Miasa pun apabila kita membuat circle time, bukan sahaja untuk peers, tetapi kita menggalakkan penjaga-penjaga untuk datang. Dan ramai sebenarnya penjaga yang datang yang memberitahu Miasa mereka rasa sangat dibantu apabila datang kerana mereka mendengar cerita daripada orang-orang lain. Okay. Jadi mereka tahu bahawa sebenarnya betul simptom-simptom penyakit ni begini. Jadi mereka menemui jawapan yang selama ni mereka tidak tahu tapi mendengar daripada orang lain. Kerana sudah tentu kita kalau daripada keluarga sendiri kita mungkin lebih keras, ini memang biasalah. Tapi bila kita mendengar daripada orang lain, kita mendapat perspektif yang berbeza. Jadi ini penting. Sebab tu mendengar daripada orang yang melaluinya sangat penting untuk kita mengurangkan stigma, merubah fikiran dan pandangan kita sebenarnya. Jadi ini ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mungkin untuk kita ada lebih kurang 4 minit terakhir ni untuk bersama Miasa. Mungkin apa harapan Puan Anita mewakili Miasa dan Dr. Hazli sendiri untuk harapan untuk penambahbaikan perkhidmatan untuk pemulihan kesihatan mental di dalam negara kita. Mungkin doktor boleh mulakan dulu doktor. Ya. Harapan doktor sendiri. Boleh. Saya harap bila kita cakap tentang perawatan, kita juga kena fokuskan juga kepada aspek pemulihan. Dan bila kita cakap tentang pemulihan ini, tanggungjawab untuk memberikan perkhidmatan itu bukan terletak hanya di bawah Kementerian Kesihatan, di bawah doktor, di bawah psikologis, kaunselor dan psikiatris contohnya. Tetapi dia melibatkan golongan profesional yang lain, contohnya ahli occupational therapist. Dan social worker amat penting, dan sebab itu kita juga kena memberi penekanan kepada mereka ini untuk mendapatkan pekerjaan untuk menjalani kehidupan. Sebab itu Kementerian Sumber Manusia amat penting, dan kita perlu lebih banyak pendedahan kepada majikan-majikan tentang betapa pentingnya untuk memastikan mereka yang diuji dengan sakit ini untuk kembali bekerja. Selalunya penyakit itu dapat dirawat, tetapi akan dapat semula apabila environment di tempat kerja itu tidak membantu, disebabkan oleh stigma, disebabkan oleh diskriminasi yang dialami oleh mereka apabila mereka pulang bekerja. Jadi kesedaran tentang betapa pentingnya kita memastikan mereka yang ada sakit ini bukan diberi keistimewaan, sebaliknya diberi layanan yang sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Saya sedih sebenarnya apabila berlaku majikan tidak boleh menerima cuti rehat ataupun medical leave MC yang kita bagi kepada mereka yang ada kemurungan, yang ada anxiety, yang ada skizofrenia. Tetapi dengan rela, dengan tidak ada tak ada sanksi pun apabila MC itu diberi apabila mereka ada penyakit yang lain. Patah kaki senang-senang dapat 8 minggu. Kemurungan ambil masa lebih lama untuk pulih. Tapi 2 minggu pun sudah ada majikan yang menelpon saya tanya, kenapa bagi lama sangat MC? Dan ada juga majikan datang bertanya untuk pastikan saya betul-betul tak memberi diagnosis yang betul kepada pekerja mereka. Jadi kita memerlukan kesedaran untuk tentang pentingnya kita membantu, memberikan peluang mereka ini untuk pulih. Bagaimana mereka akan dapat peluang itu sekiranya mereka masih lagi mengalami diskriminasi. Jadi sebab itu kita kena lihat akta untuk membantu mereka ini perlu diubah, perlu diubal. Dan yang lebih penting, kesedaran tentang penyakit mental, bagaimana merawat perlu diberi kepada majikan dan seluruh daripada atas dan ke bawah. Pekerja-pekerja kena tahu hak mereka. Jadi dari situ kita mula berubah. Kita bukan hanya untuk return to work, dah kena medical board baru kita nak cari pekerjaan semula. Sebaliknya, kita kena memastikan mereka yang ada pekerjaan itu terus bekerja. Instead of return to work, kita kena ada maintaining the person at work. Itulah yang kita kena buat. Itulah saya harap dengan mungkin ada perubahan-perubahan yang berlaku selepas COVID-19 memberi kesedaran kepada kita untuk berubah.
Dan itu yang saya sentiasa berdoa untuk pesakit-pesakit kita di luar sana yang masih lagi diuji sekarang ini oleh COVID-19. Dan harapnya kita dapat melahirkan lebih ramai orang seperti Anita, seperti Puan Anita. InsyaAllah. Terima kasih Doktor. Yang lebih baik. Ya, Puan Anita silakan. Boleh. Pertamanya saya ringkaskan kepentingan bagi saya, harapan saya nak lihat penglibatan peers dan penjaga seperti yang saya dah kongsikan sebelum ini dalam membentuk rangka perkhidmatan psikiatri, solusi panduan amalan klinikal, garis panduan untuk laporan media penambahbaikan akta kesihatan mental. Jadi penglibatan peers dan penjaga ini penting supaya kita mendapatkan input, mendapat solusi dan perkhidmatan yang kita sediakan ini lebih menyeluruh dan ampuh. Okey, ini pertama. Keduanya, saya harap kita boleh menjadikan recovery model itu sesuatu standard lah kita panggil di Malaysia. Kerana di rata-rata di kebanyakan negara sudah menjadi standard untuk kesihatan mental. Tetapi di Malaysia belum lagi kerana kita masih orang kata di dalam orang kata biomedical model kan. Tapi perubahan itu kita dah lihat. Cuma saya harap recovery model inilah menjadi standard itu di Malaysia. Jadi di mana kita memelihara kita panggil hak asasi individu berpandukan UNCRPD dan Akta Kesihatan Mental di Malaysia. Jadi kita tidak mahu orang kata menggunakan kekerasan, paksaan terhadap dia dan menggunakan teknik-teknik pemilihan yang selamat, beretika dan sebagainya. Jadi ini penting bagi saya. Dan kemudiannya saya harap kita dapat mengeluarkan orang kata kos pemulihan yang berpatutan kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira miskin ataupun kaya lah, government, swasta kan. Kedua-duanya mungkin apabila kita approach kepada hospital swasta dan sebagainya, mungkin boleh buat penambahan ataupun membuat psychiatric ward di sana kerana sekarang ni sudah tentu belum ada dan kalau ada pun mungkin orang ramai tidak mampu kan. Jadi ini sebenarnya dapat meringankan beban mereka yang di government hospital. Jadi ini salah satu harapan saya juga. Dan juga apa yang kita boleh buat adalah mungkin kita ada package ataupun insentif yang lebih baik lah untuk pakar-pakar psikiatri, psikologi, occupation therapist dan sebagainya kerana kita memerlukan lebih ramai daripada mereka ini untuk membantu kita yang mempunyai penyakit mental ni. Kerana kalau kita lihat daripada saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia pun kita perlukan satu psikiatri yang membantu 10,000 peers. Tapi sekarang ni di Malaysia 1 kepada 100,000. Jadi mungkin kalau kita boleh menyediakan insentif yang lebih baik, mungkin lebih ramai yang mahu menjadi pakar psikiatri, pakar psikologi, occupation therapy, social workers dan sebagainya lah. Dan kalau daripada pihak NGO sendiri, kami sangat berharap kalau boleh lebih sokongan dan bantuan diberikan kepada kami lah. Bukan saja daripada segi dana tetapi otonomi juga. Kerana apabila lebih otonomi diberikan kepada kami, maka lebih mudahlah untuk kami menjalankan kerja-kerja kami di komuniti. Jadi ini penting. Sebab kadang-kadang apabila kita membantu, kita pergi contohnya membawa pesakit ataupun pergi ke hospital mewakilkan peer itu, kami tidak mempunyai otonomi untuk contohnya nak tolong ambil ubat ke, nak tolong transfer care ke dan sebagainya. Jadi kalau lebih otonomi diberikan kepada kami, of course ini kita kena apa kita panggil filter lah kan. Tetapi kalau otonomi ini diberikan, maka kami lebih mudah untuk bergerak. Kita panggil sebab kami di community and we fill up the gaps kan. Banyak sebenarnya gaps di community yang semuanya diambil alih oleh pihak-pihak NGO kesihatan mental. Jadi inilah apa yang saya harapkanlah insyaAllah. Jadi buat masa ni kalau boleh since ini episod terakhir, terima kasih banyak-banyak Pian dan Hazwan kerana sentiasa menyokong pihak Miasa usaha kami. Jadi tolong doakan peers kami di luar sana, penjaga-penjaga dan semualah insyaAllah semoga Allah lindungi kita semua daripada wabak penyakit COVID-19 dan angkat penyakit ini insyaAllah dari muka bumi ini. Amin. InsyaAllah itu doa yang sangat baik daripada Puan Anita dan juga perkongsian yang hebat daripada dua orang tamu kita, Puan Anita Abu Bakar, Presiden Miasa dan juga Dr. Hazli Zakaria untuk episod terakhir hari ini bersama Miasa. Terima kasih banyak-banyak Puan, Doktor. Terima kasih Puan. Terima kasih Kim. InsyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah ya. InsyaAllah. Jumpa lagi. Baik. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah itu dia dua orang tamu kita di talian untuk segmen
menganalisis bersama Miasa hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat, dan minta maaf kalau ada soalan-soalan yang mungkin tak sempat dijawab oleh dua orang tetamu kita hari ini. Apapun, boleh dapatkan rujukan ataupun hubungi mereka untuk sebarang pertanyaan. Ya, untuk pagi ini kalau katakan anda terlepas poin-poin yang dinyatakan oleh Puan Anita dan juga Dr. Hazli pagi ini, anda boleh tonton kembali secara tonton kembali di Facebook IKIM FM di sana, okey? InsyaAllah. Baik, kita nak berehat seketika ni. Kita dah selesai segmen analisis. Kejap lagi Suara Kemanusiaan bakal menyusul perkongsian di atas talian juga bersama dua orang tetamu kita mewakili Islamic Relief Malaysia. Ya, dengan tajuknya Dariku Untukmu, Langkah Berani, ya. Sama-sama nantikan, sambil tu dengarkan Faizal Tahir dengan Nabi Adam alaihissalam. Gimana pagi? IKIM Inspirasi Inforia Islami. Adam adalah yang teristimewa, Adam yang